your question about the booster dose. So the booster dose or lack of a booster dose will not affect your status as fully vaccinated. Seterusnya, semua populasi berusia 60 tahun ke atas yang telah lengkap vaksinasi, tak kira jenis vaksin, dan semua penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu dapatkan suntikan dos penggalak pada Februari 2022 untuk mengekalkan status vaksinasi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Hari ini Ahad 19 Disember 2021. Alhamdulillah, dekat Kuala Selangor ni lah. Okay. Hujan dah pun reda. Bagaimana dengan tempat anda? Dan saya masih ingat lagi di era tahun 90-an. Saya ingat 94, 95 kot. Macam itulah di Taman Seri Muda Shah Alam masa bujang dulu. Okey, tahun 94 di hujung-hujung tu, bulan 11 ke bulan 12, banjir mengejut dan selang beberapa bulan, bulan 4 pula. So sekarang ni macam-macam. Dah zaman tu bukan zaman media sosial. Tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, ada pun SMS, Jadi tak berapa kecoh sangatlah. Okey. Tapi biasalah akan masuk ke berita dan sebagainya. Okey. Tetapi sekarang ni zaman media sosial, so macam-macam spekulasi. Okey, ada yang kata ujian daripada Allah. Ya, betul, ujian daripada Allah tu. Dan kata bala lah, kata ini akibat sumpah laknat lah dan sebagainya. Pelbagai persepsi yang dikeluarkan oleh netizen semua. Saya terdetik terbaca satu komen atau satu pendapat menyatakan ini akibat sumpah laknat daripada seorang pada individu yang agak ternama lah di Malaysia. Oh, sumpah laknat. Okey. Saya pun kelakar pun ada juga lah. Sebab apa? Sumpah laknat tu datangnya daripada seorang individu yang ternama dan isterinya pun tak bertudung, tak tutup aurat. Wah, isteri pun tak ikut perintah Allah, tapi suami punya sumpah laknat boleh mengakibatkan banjir. Itu kalau tak tutup aurat lah. So maknanya kalau isteri beliau tutup aurat, habis jahanam kita. Sampai ke tahap tu. So pada saya, janganlah buat macam-macam spekulasi yang mendatangkan rasa lucu dan lawak dalam isu banjir ni. Okey. Apapun, sama-sama berdoa agar air cepat surut. Benda dah naik pada pun. Okey, cepat surut dan moga mendapat bantuan yang sepatutnya. Dan dari segi kemalangan jiwa ataupun kematian dan sebagainya, lemas ke apa ke, dia kena hati-hati sebab jangan berani-beranikan diri meredah banjir. Saya pun semalam ada satu kawan nak datang tengok kereta yang saya nak jual, tak jadi datang kerana terperangkap dalam banjir. Dia tak boleh nak redah. Saya cakap tak apa, okey, ini namanya bukan rezeki pada hari semalam lah, mungkin hari ini ataupun hari-hari seterusnya, tak ada masalah. Okey, duit boleh cari, nyawa jangan digadai sembarangan. Okey. Kemudian hari ini sepatutnya saya ada program tukar minyak hitam percuma. Anjuran ketua kampung kawasan sinilah pun dibatalkan. Okey. Kerana apa? Menghormati mangsa-mangsa yang mungkin tak dapat datang, tapi jamuan katanya sudah pun disediakan. Jadi makan je lah, datang makan je lah. Jadi program tukar minyak hitam tu dibatalkan. Tak apa, saya yakin tu ada hikmah dia. Okey. Jadi kat sini
itulah cerita pasal sedikit cerita pasal banjir. Tapi saya terkilan juga, saya nak post satu gambar ni, okey. Anda boleh saksikan. Okey, sedih. Kita nak dapatkan orang kata kembali normal sembahyang solat berjemaah di masjid dalam keadaan normal. Arab Saudi pun dah tak jarakkan saf, tapi Malaysia tak tahu kenapa sampai bila. Okey. Itu pemimpin lebih arif dalam bidang ni, okey, dan ulama-ulama apa semua, ustaz-ustaz tolong bantu dalam memperjuangkan sembahyang atau solat berjemaah rapat, okey. Tapi yang saya nak kongsikan anda tengok. Okey, tengok dulu. Okay. Jadi saya tak faham kenapa lurus bendul sangat pihak pengurusan masjid. Saya tak tahu pasti ini betul atau tidak. Saya share saja, jika betul amat menyedihkan lah. Okay, dalam keadaan darurat macam itulah, darurat ataupun dalam keadaan terdesak, dalam keadaan banjir macam ni, pihak masjid masih lagi terlampau mengikut SOP. Terlampau fanatik dengan SOP. Okey. Itu yang menyedihkan. Okey, semalam sepatutnya yang saya dijanjikan, yang saya dah janjikan, saya nak lanjutkan sikit tentang dos penggalak ni. Okey. Dos penggalak ni macam nilah. Nak cakap lebih-lebih pun anda nilaikanlah sendiri. Okey. Sebelum dan selepas. Sebelum remaja dibelai ibu bapa, diberi apa yang dipinta. Tak ada kena lagu tu. Kita tengok sebelum dan selepas. Oh, okey, itulah dia. Nampak? Sebelum dan selepas. Jadi kat sini saya pun tak faham. Okey. Satu nama yang cukup ialah dikenali, okey, pernah viral dengan lakonan-lakonan beliau jadi pengutip sampah, dia punya penyampaian, pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Okey, tetapi kenapa macam ni boleh jadi macam ni pernah hilang jawatan, tiba-tiba dapat bangkit semula dalam arena politik. Okey. Jadi kat sini ini yang saya pun tak faham. Okey. Jadi kita tengoklah ramai yang mengatakan bahawa akan datang sama saja mana-mana yang jadi pemimpin ni. Okey. Yang politik ni kita duk sibuk mengundi bagi nak gila, hasilnya saya pun tak faham. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin kita bukan, saya nampaklah pemimpin yang ada sekarang, tak semua, tapi boleh katakan hampir ataupun majoriti lah maksudnya, saya nampak dia lebih kepada mengejar jawatan, kekayaan dan sebagainya. Bukannya nak jadi pemimpin sebagai orang kata satu landasan untuk memperjuangkan nasib rakyat, dan juga boleh saya katakan bukan satu landasan untuk mengumpulkan pahala untuk hari akhirat nanti. Itu bukan senang nak jadi pemimpin ni. Bukannya senang nak jadi pemimpin. Apa kita nak jawab nanti. Okey. Jadi kat sini sebagai pemimpin, fikir-fikirkanlah apa yang terbaik untuk negara kita yang tercinta ni. Kita negara yang kaya, berbagai sumber, aman makmur, berbila bangsa dan sebagainya. Jadilah pemimpin yang disayangi, disegani. Okey. Saya bukanlah jenis yang pandai berdoa macam imam-imam, ustaz, ulama dan sebagainya. Okey. Saya buat masa sekarang ni apa yang saya mampu ialah berdoa dalam bahasa Melayu setiap kali selepas menunaikan solat dalam bahasa Melayu saja. Semoga ya Allah Tuhanku berilah kekuatan, kejayaan, kemenangan kepada pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin, pendakwa-pendakwa yang memperjuangkan dan menegakkan agama suci Islam di Malaysia, malah di dunia. Itu sebahagian daripada ayat-ayat doa saya lah. Dan antara yang lain ialah semoga ramai rakan-rakan, kenalan saya dan juga umat manusia di muka bumi ini mendapat hidayah. Kerana apa? Syurga itu bukan milik orang Melayu, tapi syurga itu milik mereka, orang-orang Islam, tak kira bangsa, okey, yang beriman dan beramal soleh. Okey.
Jadi tersilap kata terkasar bahasa, saya memohon maaf. Okey, syukur pada Allah hari ini nampaknya cuaca hujan dah berhenti. Okey. Dan tersilap kata terkasar bahasa, saya daripada hujung rambut saya hingga ke hujung kuku jari saya memohon ribuan ampun dan maaf.